Kalau orang tak mengenali Allah, dia tidak akan menambahkan keimanannya. Tak kenal, tak cinta, orang sebut. Yang kedua, kita melihat kepada tanda-tanda adanya Allah dan kekuasaannya. Yang ketiga, ini juga ciri yang menambahkan keimanan. Banyak membuat kerja-kerja kebajikan. Banyak buat benda yang sunat. Yang keempat, untuk menambahkan keimanan, tinggal segala maksiat sebab daya yang boleh. Jangan tangguh-tangguhkan lagi dah. Sebab seseorang itu boleh menambah imannya. Sebab yang pertama, dia dalam mengenali Allah dengan pengenalan yang cukup sempurna. Ini penting. Sudah sebut dah. Kalau orang tak mengenali Allah, dia tidak akan menambahkan keimanannya. Tak kenal, tak cinta, orang sebut. Bahasa Melayu berkata, tak kenal, tak cinta. Jadi, dia nak mencintai Allah, mesti dia mengenali Allah. Mencintai Allah itulah simbol keimanan. Maka dengan sebab itu, mengenali Allah secara yang macam mana? Mesti mempelajari tauhid, mempelajari usuluddin dengan mendalam sampai peringkat hidupnya itu semata-mata kerana Allah, bukan setakat ucapan di mulut, tapi dia telah terbukti dalam tingkah lakunya. Sebab itu apabila kita katakan sampai peringkat macam itu, orang ini akan berada di atas asas tauhid yang sejati. Tauhid yang sejati ialah dia berada di atas tuntutan la ilaha illallah dengan sempurna. Kita katakan setiap kali kita baca la ilaha illallah, kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di penghujung kita kata apa? Wahia kalimatul haq. Itu ayat yang kita kata. Kalimah ini kalimah yang paling benar. Kita yakin betul benar, bukan sogokkan. Alaiha nahya. Kami nak hidup di atas kalimah ni. Mana kita hidup nak berada di atas kalimah ini. Itu azam kita. Wa alaiha namut. Dan kita nak kita mati dalam kalimah ini. Mati dalam la ilaha illallah. Yang kita doakan Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Wa alaihi wa biha nub'atsu insyaallah. Dan kita nak juga kita dibangkitkan kelak daripada mahsyar pun dengan kalimah ini. Itu jangan kita ucap semata-mata lepas tahlil. Kita kena rasai makna di setiap kata itu. Sehingga kita nak hidup mati kita berada di atas kehendak dan tuntutan la ilaha illallah. Dan orang itu tak akan sampai di situ melainkan dia mempelajari tauhid. Sebab la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Pelajari tauhid yang sempurna akan membawa dia mengenali Allah dengan sempurna. Apabila dia telah betul-betul mengenali Allah dengan sempurna, maka cintanya kepada Allah akan meningkat. Tak kenal, tak cinta. Yang menjadi masalahnya orang-orang yang tak begitu mendalami tauhid. Kita tanya, apa beza awak percaya kepada hantu dengan awak percaya kepada Tuhan? Dia tak boleh jawab. Sebab hantu pun tak boleh nampak. Maka dengan sebab itu dia kata hidupnya ni, penunggu ni yang menyebabkan dia sakit, bomo ni yang menyebabkan dia sembuh. Sebab dia tak begitu mengenali Tuhan. Itu semua statement-statement yang tak begitu mengenali Tuhan. Apabila tidak mengenali Tuhan, tak datang cintanya kepada Tuhan. Apabila dia sakit sikit-sikit, dia yakin doktor boleh menyembuhkan dia. Dia tak bertawakal langsung. Bagi orang di samping dia berusaha, dia bertawakal sebab dia mengenali Allah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ciri yang pertama ni untuk menambah keimanan, mesti dia mengenali Allah dengan pengenalan yang sempurna. Maka ulama telah katakan pengenalan yang paling sempurna sekali dengan mempelajari tauhid. Pendekatannya banyak. Ikut Asy'ari Maturidi sifat 20. Dan setengah orang yang berpegang kepada 3T berada, saya tak nak komen hal itu. Tapi ada orang juga membuat pendekatan dalam mengenali tauhid ini dengan menghuraikan Asmaul Husna. Satu-satu setiap satu. Nama Asmaul Husna itu dihuraikan dengan baik. Sebab nama-nama itu Tuhan menggambarkan sifat Tuhan. Apa yang saya nak sebutkan mesti mempelajari tauhid. Sebab awwaluddin ma'rifatullah. Perkara yang paling utama dalam agama ialah mengenali Allah. Dan itu punca membawa kepada iman kita bertambah. Yang kedua, kita melihat kepada tanda-tanda adanya Allah dan kekuasaannya.
Tanda-tanda Tuhan sebut terlalu banyak. Ayatullah mana tanda-tanda. Ayat dalam Quran itu satu, tapi ayatullah itu ialah tanda-tanda yang dari alam ini. Adanya langit, adanya bumi, adanya bagaimana stages kejadian anak dalam keadaan. Tuhan sebut terlalu banyak. Sehingga antaranya disebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa kamu tak lihat bagaimana Tuhan jadikan unta? Sebab unta tu tak minum air sampai 2 minggu pun boleh. Luar biasa keadaannya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit yang terbentang itu ditinggikan, tidak ada tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana bukit bukau telah diletakkan di bumi, dan berbagai-bagai ayat. Tuhan sebutkan itu semua melihat kepada fenomena alam semesta yang canggih ini dan mengkajinya, dapat menyampaikan orang itu ke arah mengenali Allah. Dah ada saintis-saintis di dunia yang terkenal lebih daripada 10, tak silap saya, telah menganut Islam semata-mata mereka mengkagumi Al-Quran. Kerana Al-Quran mendahului penemuan-penemuan sains dalam banyak fenomena. Menerangkan bagaimana anak dalam kandungan, menerangkan semua sumber kehidupan daripada air, menerangkan bagaimana wujudnya laki-laki perempuan pembenihan bunga, menerangkan bagaimana bumi berputar di sekeliling matahari dan lain-lain yang menimbulkan cuaca 4 musim dan sebagainya. Kesemua ini tidak ada siapa yang mengaku diciptakan. Kalau orang yang mengaji natural scientist, ini semula jadi, ini semula jadi, itu orang tak mengenali Tuhan. Jadi melihat kepada berbagai-bagai fenomena alam ini menambahkan keyakinan kepada Islam, kepada adanya Allah. Seperti saya katakan contoh tadi, saintis-saintis masuk Islam kerana itu je. Yang ketiga, ini juga ciri yang menambahkan keimanan. Banyak membuat kerja-kerja kebajikan. Banyak buat benda-benda yang sunat. Banyak buat benda yang baik di samping benda yang wajib. Jangan setakat memadai yang wajib je. Sedekah tu yang wajib baru 2,5%. Kalau harta pertanian baru 10%. Tapi dia bagi lebih daripada itu. Jadi dia buat melebihi benda-benda yang sunat tu, dia buat dengan banyaknya kerana keinginannya dia buat dengan banyak. Ada doktor-doktor pakar tertentu orang Islam yang dia buka hari tertentu untuk dia bagi servis percuma. Itu contohnya. Aku tak datang pada iman, tak buat tu. Dia bagi servis percuma tu. Ada setengah satu doktor-doktor pakar, dia buat rawatan percuma kepada orang yang OKU, mata tak nampak sebagainya. Dia ada banyak-banyak tu. Itu kalau tak datang. Sedangkan dia satu rawatan tu dapat 300-400, tapi dia sanggup buat percuma. Kalau doktor pakar yang betul-betul hebat, satu hari dia buat percuma. Satu hari kita berapa doktor pakar kerana mencecah sampai 10,000 pun ada. Ada dia. Anak saya pun mendapat bayaran satu hari dia appear sampai dekat-dekat 5,000 satu hari. Tolong kawan dia je. Jadi kalau doktor-doktor pakar sanggup korbankan benda begitu kepada orang OKU, orang Melayu Islam pula, itu tanda semua keimanan yang meningkat. Mana buat benda-benda kebajikan yang banyak. Yang keempat, untuk menambahkan keimanan, tinggal segala maksiat seberapa daya yang boleh. Jangan tangguh-tangguhkan lagi dah. Sebaik saja kita tahu benda itu tak elok, tinggalkan terus dengan penuh kerelaan. Jangan berat-berat lagi dah nak tinggal benda tak elok. Ada orang dia suka delay, nak pergi Mekah pun delay. Kalau tak layak tak apa, tak dapat giliran tak apa, ni boleh. Kadang-kadang offer tu ada. Dia kata nak pergi kena ambil offer yang tinggi itulah. Kalau ambil yang murah bayar apa? Bayarlah offer tinggi. Kalau kamu nak beli motocar pun kamu ambil motocar yang mahal. Kamu nak pergi di hotel pun ambil hotel 5 bintang. Tapi mengapa tak nak pergi Mekah ambil travel yang 5 bintang? Misal pun kita ada duit, nak ambil dengan murah tak dapat kan? Itu contohnya. Sebab itu saya, kalau orang nak pergi Mekah ambil melalui travel yang mahal tu, bagi saya untuk menjamin dia pergi Mekah, okey. Kalau itu cara yang boleh dia buat. Jangan ada skandal seperti terbengkalai di airport KLIA, sudahlah. Saya tak tahulah jadi macam mana. Menyedihkan dengar. Itu yang keempat. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, belajar tauhid. Yang kedua, melihat berbagai kecanggihan alam ini sebagai tanda wujudnya Allah yang Maha Berkuasa. Yang ketiga, banyak perbuatan-perbuatan baik, kebaikan di samping yang wajib, kerana perbuatan itu sebagai sebahagian pada ciri iman. Yang keempat, tinggal sebab berdaya benda yang dipanggil maksiat, dosa besar terutamanya dan dosa-dosa kecil juga.